Nak menipu walaun, saudara. Nak mengatakan bahawa pemerintahan Madrasah Madani ini tidak mengikut ciri-ciri Islam. Walhal apa yang disebut, apa yang disebut oleh Haji Hadi itu tak berlaku pun. Zalimnya Madani ini kerana menghapuskan pencen. Benda tak berlaku. Tak bincang. Pak Kaduk ni dia marah, saya dia ulang benda yang sama. Saya kena ulang selagi ada orang macam Pak Kaduk ni, dia tak faham. 10 kali satu hari saya boleh ulang perkara yang sama. Sebab walaun ni kadang saudara, dia ada yang mudah terima, sekali kita cakap dia terima. Ada walaun ni berkali-kali kita cakap, dia takkan boleh terima. Dan kita jangan putus asa. Atas kebodohan dia. Atas kebodohan dia saudara, kita jangan putus asa. Sebab batu yang pejal itu setiap hari kalau dititik dengan air yang lembut, akhirnya batu itu akan berlekuk juga. Setakat walaun ni, walaupun kepala dia kepala batu sekalipun, kan, boleh saudara diselamatkan, insya-Allah. Boleh kita selamatkan. Ramai dah kawan saya walaun-walaun yang dapat saya selamatkan. Hasil daripada tarbiyah usrah yang kita berikan seperti hari ini contohnya. Dulu saya tidak ada mempamerkan ciri-ciri ulama. Tetapi apabila walaun kata, saya hanya percaya kepada ulama, yang lain saya tak percaya. Kita pun tanya dia, apa ciri-ciri ulama? Oh, mestilah dia pakai serban, dia berjubah, dia berjanggut, berjambang dan pakai kopiah. Maka saya terpaksa melakukan penyamaran secara syar'i untuk mengambil hati walaun-walaun ini. Maka berlakulah seperti hari ini. Kan? Kadang-kadang kita ada politik ni saudara, kena ada juga muslihat. Jangan kita lose bendul saudara. Kita lah askar pun kadang masuk ke kubu musuh, kena penyamaran dia. Kan? Macam mana cara nak masuk kaedah dia. Jangan pakai langgar je kubu musuh. Kena tembak mampus lah. Dia ada kaedah cara dia. Jadi berdakwah dengan walaun ni pun kena gunakan strategi dan muslihat. Kita tahu bahawa walaun ini dia mudah terpedaya dengan orang berjanggut, berserban, berjubah, maka dia akan wala. Dia akan percaya terus. Maka kita terpaksalah menjadi ulama seketika. Kalau walaun ni kata, kami percaya kepada ulama sebab dia bercakap ada di selit-selit Al-Quran, cakap-cakap Arab sikit, maka kita kenalah buat sikit cakap Arab. Tapi konten yang kita nak bawa itu adalah konten yang sebenar-benarnya menepati Islam. Biarlah kita zahir ini berpura-pura macam ulama macam saya ni. Kan? Biarlah menyamar jadi ulama macam saya ni. Tak pada masalah tentang zahir saudara. Tapi yang penting yang perlu dilakukan adalah konten penyampaian kita itu mesti bertepatan dengan agama. Jadi sepanjang saya sebut ni tadi, semuanya adalah bertepatan dengan agama. Contohnya jangan memfitnah. Ini dilarang oleh agama Islam. Kalau kita memfitnah, umpama kita memakan daging saudara kita sendiri. Apakah kita tergamak nak memakan daging saudara kita sendiri? Sudah pastinya tidak tergamak saudara. Sudah pastinya tidak tergamak. Jadi sebab itu, saya nak menyatakan kepada para walaun bahawa di bulan Ramadan ini, kita hendaklah memulakan pembersihan, pembersihan kepada diri kita, zahir dan batin, supaya kita boleh menerima kebenaran. Jangan kita jadi taksub, jangan kita jadi khawarij. Siapa yang nak naik ke atas ini, nak bertanya dengan ana sebagai mudir di madrasah ini, saya jemput-jemputkanlah untuk bertanya. Tetapi kalau naik atas ini ada niat jahat, ana nak pesan kepada ente, kalau ente nak naik room ana ada niat jahat, nak mencarut, melucah, ada niat-niat tak baik, ana nak bagi amaran kepada ente. Madrasah anak ini telah anak pagar. Anak telah jampi. Anak telah pagar room anak.
madrasah anak. Kalau ada niat jahat, anak naik atas nanti anak akan menyalak-nyalak seperti anjing dan babi. Dah ada dah seorang mangsa itu lagi, saudara. Bukan saya nak bohong. Ya, ada satu mangsa naik kat room saya. Berniat jahat. Bila berniat jahat, dia masuk room saya, terus suaranya bertukar menjadi anjing dan babi. Masya Allah ya Habibi, anak tak boleh turun. Anak terpaksa turunkan dia dengan rawatan anak, caranya terjunkan dia ke bawah. Kalau tidak, ya Habibi, astaghfirullahalazim, anak kesian dengan dia, anak turunkan dia ke bawah. Jadi bagi anak hantar di luar sana yang nak masuk madrasah, anak silakan, ya Habibi Maulana, silakan. Tetapi niat kena baik. Berbeza pendapat tak apa, tetapi jangan sampai kita menukar wajah kita, cara kita menjadi binatang. Cukuplah haji-haji yang mempunyai kepakaran tentang binatang. Dia ada kemahiran tentang binatang. Semua binatang dia tahu. Tak ada binatang yang tidak pernah keluar daripada mulut dia. Hatta binatang-binatang di dalam laut, atas gunung, atas bukit, bawah bukit. Semua dia sebut. Tak ada yang tak sebut, saudara. Itu kepakaran Haji Hadi. Jadi bagi saudara yang naik kat sini, dipersilakanlah. Dipersilakan. Jadi sementara nak menanti saudara-saudara basuh kaki dan berwudu untuk naik ke madrasah saya, kita teruskanlah dengan penerangan. Saya cuma nak ulas sedikit lagi tentang apa yang disebut tentang yang dibiarkan sampai semalam kat parlimen pun tak habis lagi. Duk cerita pasal kantin buka bulan Ramadan. Yang bercakap itu siapa dia? Para lebay. Orang yang ada ilmu agama. Tak sangka rupanya orang ada ilmu agama masih jahil tentang bab itu pun mereka tidak boleh nak jawab, saudara. Sedangkan perkara ini dah berlaku bertahun dah. Tidak ada siapa mempertikaikan. Tak ada orang Islam hanya umat Islam akan hancur kerana kantin buka. Oh, lemahnya iman kita. Kita berpuasa, kita mengajar anak kita berpuasa di sekolah, kemudian orang lain jangan nak uji anak kita. Kalau kantin buka, apakah anak kita yang kita didik berpuasa kena pergi kantin tengok orang makan? Kantin tu bukan berada di sebelah bilik darjah. Kantin tu kan berada di sebelah bilik yang kamu belajar. Jauh. Mana-mana sekolah pun kantin akan berada di jauh daripada kelas. Kalau bulan puasa dibuka untuk orang bukan Islam, anak-anak bukan Islam darjah 1, darjah 2, darjah 3, takkanlah menyusahkan mak bapak dia nak bekalkan dia. Kalau nak bekalkan dia pun tak boleh makan dalam kelas. Makan dalam kelas anak-anak Muslim nampak. Itu yang berlaku dulu. Anak-anak bukan Islam makan dalam tandas. Anak-anak bukan Islam makan dalam stor. Di bawah kajian Madani, kita nak praktikkan Islam yang sebenar. Islam yang sebenar apa dia? Bukan menghukum kepada orang bukan Islam. Islam yang sebenar, kita laksanakan apa yang Allah suruh dalam masa yang sama. Amal kita yang kita lakukan itu jangan sampai menyusahkan yang bukan Islam. Jangan sampai yang bukan Islam menyampah dengan agama kita. Sebab bila kita nak buat amalan, kita menyusahkan orang. Nak buat amalan, kita menyusahkan orang. Kita nak berpuasa, kita nak sekat juga mulut orang lain tidak supaya berpuasa macam kita. Kita tak boleh makan, sekat semua orang lain tak boleh makan. Ini bukan cara Islam, saudara. Ini bukan cara Islam. Sekarang ni Dewan Ulama PAS pun komen. Dia belajar mana ni? Oh, tidak ada sifat buka kantin di sekolah ini tidak sampai tindakan melampau. Tidak langsung nak mendidik bukan Islam menghormati. Agama Islam ni kalau dia suruh kita berpuasa, kerana Allah suruh kita berpuasa, bukan kita minta yang bukan Islam hormat kita. Kalau yang bukan Islam hormat kita, alhamdulillah, bersyukur. Terima kasih banyak kerana kamu hormat kami. Tapi kalau kamu tak hormat kami pun, kami tetap akan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau yang bukan Islam tu, dia tahu kita kawan dan dia hormati agama kita, dia takkan makan depan kita. Dia takkan minum depan kita. Tetapi kalau dia masih makan depan kita, kawan kita masih minum depan kita waktu kita berpuasa, kita tak boleh maki dia. Tak boleh maki dia, saudara.
kita anggap inilah ujian yang Allah turunkan kepada kita di saat kita berpuasa. Kalau sebab dia makan, maka kita pun terpengaruh, kita pun nak makan, kita pun nak batal puasa, bermakna iman kita nipis senipis-nipisnya. Alhamdulillah kalau dia hormat kita. Tapi kalau dia tidak hormat kita, dia makan, itu hak dia makan. Kenapa kamu baru diuji dengan orang makan depan kamu, kamu tak nak bawa larikan diri, kamu tidak berpaling, bahkan kamu pandang sambil meleleh helio. Ini kelemahan kamu. Kamu nak tunjuk kepada yang Islam bahawa Islam itu lemah. Sepatutnya kamu menyahut cabaran ini. Kami orang Islam, apa pun yang kamu buat depan kami, kalau kami berpuasa, kami tetap berpuasa. Minumlah depan kami, makanlah depan kami tetap akan berpuasa. Sepatutnya ini yang kita nak tunjuk. Ini tak, walau ni dia dah berpuasa, muka macam nak mampus. Puasa satu hari macam nak, macam nak mati lah. Nampak pada orang Cina minum depan, maki hamun. Baru apa tu kafir, tak tahu hormat orang. Ini menyampah ni, non-Muslim ni tak tahu hormat orang. Dia maki hamun kawan tu. Lagi dia maki, lagi kurang pahala puasa dia. Inilah orang Islam yang sebenarnya tidak faham. Kalau orang Islam yang fikiran dia terbuka, tak jumut, dia faham. Dia faham, saudara. Dia takkan marah kepada yang bukan Islam. Kerana yang bukan Islam ada hak dia nak makan. Ada hak dia nak minum. Pada waktu bila-bila, pada di mana-mana saja. Cuma kerajaan sekarang ni nak didik kepada yang bukan Islam, kita sama-sama menghormati agama antara satu sama lain. Maknanya kalau dia tahu dan dia belajar tentang adab menghormati agama lain, dia takkan makan depan kita. Dia takkan minum depan kita. Tetapi kalau dia makan depan kita, dia minum depan kita, kita jangan marah dan jangan maki. Mungkin ini salah satu cara Tuhan nak menambah pahala kita. Dengan cara dia menguji itu. Kamu terpengaruh atau tidak? Kamu terpengaruh atau tidak? Maknanya kalau kita berpaling muka dan kita lari di situ, bermakna kita mengelakkan diri kita daripada terpengaruh. Tapi kalau kita duduk pandang dia makan, meleleh-leleh helio, terkena jelih lidah macam Sanusi, maknanya kita lemah iman kita. Gagal kita dengan ujian itu. Sebab itu bulan Ramadan ni ujian dia banyak. Macam-macam cara ujian. Kadang-kadang ujian ini datang depan kita. Kadang-kadang ujian ni kita sendiri pergi cari. Contohnya pergi bazar Ramadan, pukul 4 pergi awal-awal. Buka puasa lambat lagi, tapi sengaja nak pergi awal. Nak pergi awal, lagi awal lah kamu diuji. Kamu masuk bulan Ramadan, tengok orang jual air batu, air tebu, naik dia punya uap dia kan. Kemudian orang jual ayam percik, dengan bau asap dia. Kamu pergi tempah. Kamu pergi tempah awal-awal untuk diuji. Pukul 4 lebih dah pergi dah. Sepatutnya kan nak pergi bazar Ramadan, pergi. Sepatutnya kan nak pergi bazar Ramadan, pergilah lewat sikit. Kurang-kurangnya kamu dapat bertahan dengan ujian. Taklah lama sangat. Tapi kalau pergi awal, pusing dekat bazar tu, ujian akan datang. Ujian akan datang. Kenapa kamu boleh tahan? Depan kamu orang masak. Depan kamu nampak ayam golek. Air tebu depan kamu. Boleh kamu tahan? Takkan seorang non-Muslim makan depan kamu, kamu nak maki dah. Bermakna kita salah fahaman kita tentang agama, saudara. Jadi bagi sekolah-sekolah, seperti mana Menteri sebut, kantin dibuka terutamanya kepada sekolah-sekolah yang ada non-Muslim di situ. Bayangkan kalau anak non-Muslim darjah 1, darjah 2 yang baru masuk sekolah baru ni. Bulan Ramadan kebetulan dimasuk sekolah bulan puasa. Takkanlah kantin tutup, budak darjah 1, darjah 2 tu nak makan, nak kena bawa bekal. Kalau nak bawa bekal, nak makan kat mana? Nak makan dalam darjah, cikgu marah. Sebab orang Islam ada, anak murid Islam ada. Di mana dia nak makan? Itu yang dulu berlaku. Dia makan bawah pokok belakang sekolah, makan dalam stor. Dan ada gambar yang dipamerkan, dibiarkan makan dalam tandas, saudara. Ya, anak-anak kawan pada anak-anak kita, satu sekolah dengan dia, cuma beza agama. Takkan kita tergamak tengok anak orang Cina, anak orang India yang bukan Islam, di peringkat sekolah makan dalam tandas. Islam ajar macam tu ke? Islam tak ajar, saudara. Islam ajar menghormati darjat manusia. Walaupun dia bukan agama sama kita, tapi dia manusia ciptaan Tuhan. Kena muliakan dia. Takkan kita nak bagi dia makan dalam tandas hanya kerana dia bukan agama sama dengan kita?
Waktu kita makan, kita nak tempat yang enak, tempat yang selesa, tempat yang bersih. Tapi orang lain nak makan, kita letak dalam tandas, kita letak dalam stor. Mana akhlak Islam kita? Ini yang Menteri Pendidikan nak tunjukkan. Nak tunjuk kepada rakyat Malaysia, ini kerajaan Malaysia Madani. Kita tidak berhukum dengan emosi. Oh, bulan Ramadan, kena tutup semua kedai tutup. Anak kita tak puasa, di rumah dia makan. Tak ada kedai buka pun, dia makan kat rumah. Dah jenis tak nak puasa. Orang tua-tua bersepah tak puasa semua. Makan yang boleh dalam kereta merokok selamba je. Tapi kita nak tunjuk kepada bukan Islam macam itu. Bulan puasa tutup semua kedai. Anak-anak tutup, sekolah-sekolah semua tutup. Tak fikir langsung tentang hak orang lain. Sedangkan Islam yang sebenar, Islam yang dihormati adalah Islam yang juga menjaga hak orang lain. Kalau kita jadi kerajaan, kewajipan kita untuk menyediakan tempat tinggal, makanan juga kepada yang bukan Islam. Sebab dia juga manusia. Nabi sendiri menghormati Yahudi. Walaupun Yahudi itu menzalimi dia setiap hari, baling batu dengan Nabi hari-hari. Sampai berdarah Nabi dia baling batu oleh Yahudi. Tapi bila dia sakit, bila dia mati, Nabi pergi ziarah. Bahkan jenazah Yahudi lalu, Nabi yang sedang duduk, Nabi bangun, saudara. Bangun bukan kerana menghormati agama Yahudi itu. Bangun kerana dia menghormati itu adalah manusia yang Allah cipta. Dia menghormati itu adalah jenazah manusia yang Allah jadikan. Cuma agama je lain. Sebab itu dia bangun dan menghormati jenazah tersebut. Ini Nabi ajar kita. Kepada akhlak Nabi kepada orang bukan Islam yang memukul dia, yang menzalimi dia setiap hari. Apatah lagi kawan-kawan kita tidak pernah menzalimi kita. Anak-anak murid yang bukan Islam ni tak pernah berkacau anak kita di sekolah. Tak pukul anak kita, tak zalim anak kita, tak menghina agama kita. Tiba-tiba kita nak layan dia sesuatu itu pada bulan Ramadan. Sepatutnya bulan Ramadan lah bulan yang terbaik untuk kita tunjukkan kepada bukan Islam. Ini akhlak Islam. Kami diperintahkan berpuasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini perintah Allah tentang bulan Ramadan yang diwajibkan berpuasa sekiranya kita orang yang bertakwa. Bagi tahu yang bukan Islam, kami berpuasa tetapi kami tidak ada masalah tentang kamu yang nak makan. Kamu nak makan, tu tempat kamu disediakan. Di mana? Di kantin. Makanlah di situ. Kami, anak-anak kami yang tak berpuasa, tak ada keperluan pun anak-anak kita nak pergi kantin. Sebab kita dah ajar anak kita supaya berpuasa. Takkan anak kita nak pergi kantin? Nak pergi tengok pula kawan-kawan dia yang bukan Islam tu makan? Tak masuk akal, saudara. Tak masuk akal. Kalau anak pergi juga kantin, mana kita bagi dia duit belanja lah. Mana dia dapat duit dari kantin? Mak ayah dah bagi duit belanja lah. Apa tujuan kita bagi duit belanja pada dia? Kalau kita minta anak kita berpuasa. Bahkan kalau dia tidak berpuasa sekalipun, bukan wajib bagi dia. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4 ni belum lagi wajib untuk dia berpuasa, saudara. Cuma Islam menggalakkan kita mendidik anak kita berpuasa. Islam galakkan supaya kita didik, latih dia berpuasa. Tapi kalau dia tidak mau berpuasa, tidak boleh kita rotan dia. Cikgu pun tak boleh larang dia kalau dia nak makan. Kalau cikgu yang tahu tentang agama sebenar, kalau ada budak darjah 1, darjah 2 yang bukan Islam, dia nak pergi kantin yang buka itu nak makan, cikgu tak boleh halang, saudara. Sebab bukan kewajipan dia berpuasa. Ya? Tidak semua anak-anak kita mempunyai ketahanan yang sama. Ada anak kita yang boleh berpuasa sampai habis. Walaupun darjah 1, darjah 2, dia boleh tahan sampai habis. Ada anak kita yang tak boleh. Dia sakit-sakit perut dan sebagainya. Tengah hari dia kena makan. Itu peringkat budak-budak. Sebab itu Tuhan tak wajibkan kepada budak-budak yang umur sedemikian untuk berpuasa. Tuhan yang mencipta manusia, dia tahu tahap keupayaan setiap manusia ni. Jadi kita sebagai bapa, kita tahu keupayaan anak kita. Kalau kita dah tahu anak kita tidak boleh lama berlapar, kalau dia berlapar, dia sakit, apakah kita nak benarkan anak kita duduk di sekolah, nak belajar dalam keadaan dia sakit? Maknanya dia boleh bantu anak kita. Kantin dibuka kepada mereka yang bukan Islam. Itu kepada guru-guru bukan Islam, kepada anak murid yang bukan Islam. Itu tujuan utama sebenarnya. Tetapi dalam masa yang sama, dia juga boleh membantu kita. Kerana ada di antara anak kita yang Islam ini, ya, yang tidak
wajib berpuasa. Contoh darjah 5, darjah 6 ke kan, dia dah sampai balik. Datang keuzuran dia. Dan dia lapar. Maka dia boleh pergi ke sana. Sebab itu menteri kata ada cikgu yang mengawasi situ. Mesti ada cikgu mengawas. Kalau dia datang, kalau dia bukan kalau Islam, tanya kenapa dia. Kenapa dia tidak berpuasa. Bukan kita boleh benar macam tu bebas orang sesiapa boleh masuk kantin, tidak. Ini masalahnya kita rumitkan. Islam ni mudah sebenarnya. Allah turunkan Islam ni begitu mudah. Tetapi kita yang memperketatkan. Kita yang menjadi rumit. Allah dah bagi kemudahan banyak. Walaupun ada satu hukum yang diberikan itu wajib kita laksanakan, tapi Allah bagi kelonggaran. Contohnya macam bulan puasa, musafir diharuskan berbuka puasa. Kita orang Islam bermusafir, berjalan jauh, naik motor ke, naik kereta ke, jalan kaki ke, naik unta ke, kedai ke, jalan jauh, cukup dia punya haul, dia punya kadar, jarak perjalanan itu dan tujuan perjalanan itu kita dah anggap sebagai musafir, maka kita diharuskan untuk berbuka puasa, tetapi wajib diganti. Maknanya kita bersinggah mana-mana art yang kalau dibuka bulan Ramadan. Kalau tak buka tak apalah, berhenti kat 7-Eleven, belilah roti ke apa ke, cuma jagalah adab. Janganlah kita sebagai musafir yang diharuskan berbuka puasa, kita pergi makan depan orang ramai, tak ada adab dah pula. Memanglah kita boleh buka puasa sebab kita musafir. Sama juga dengan perempuan yang datang ke uzuran, dia boleh tidak berpuasa. Tetapi kalau dia tidak beradab, dia juga berdosa kerana adab itu. Kamu tidak beradab dan tidak menghormati orang lain, kamu sengaja makan. Tak boleh lah. Kelonggaran Allah dah bagi, tapi kita tak ada adab lah pula. Jadi macam itulah saya sebutkan tadi. Islam ni Tuhan bagi longgar. Bab puasa ada longgar, bab solat ada kelonggaran dia. Tapi kita sendiri yang pergi perketatkan. Seolah-olah agama lain tengok Islam ni begitu ketat. Kita tak naklah bila masuk bulan Ramadan aja, agama lain dah benci dengan kita. Mana masuk bulan Ramadan aja, orang-orang yang ibu bapa yang bukan Islam dah mula susah hati. Sebab dia memikirkan anak dia 1 bulan. Anak dia terpaksa tak makan kantin. 1 bulan kita terpaksa bekalkan anak kita dengan makanan. Dan 1 bulan anak kita mungkin makan dekat store. 1 bulan mungkin anak kita kena makan dekat dalam tandas. Oleh kerana apa? Kerana umat Islam berpuasa. Ini yang mencemarkan nama Islam, saudara.